tasyif boleh merosakkan perawi? Jawapan dia, jika tasyif yang dilakukan oleh perawi itu sangat sedikit atau jarang, ia tidak akan merosakkan dhabitnya. Tapi dia still tak selamat daripada kesalahan sebab tasyif yang dilakukan tu. Jika tasyif yang dilakukan tu banyak, maka dia akan merosakkan dhabit tu dan menyebabkan dan ia menunjukkan bahawa dia tu bukan daripada orang yang ahli dalam perkara ini. Sebab-sebab perawi banyak melakukan tasyif ialah kebiasaannya sebab perawi melakukan tasyif ialah kerana mengambil daripada hadis daripada kitab dan lembaran-lembaran tanpa bertemu dengan syekh. Oleh itu, para imam hadis mengingatkan supaya tidak mengambil hadis daripada tulisan atau catatan dan mereka berkata hadis tidak boleh diambil daripada suhuf, iaitu tidak boleh diambil hadis daripada yang mengambil hadis tersebut melalui catatan. Di antara karya penulisan yang terkenal ialah yang pertama, At-Tashif, iaitu karya Ad-Darqutni. Yang kedua, Islah Khatan Al-Muhaddisin, iaitu karya Al-Khatabi. Yang ketiga, Tashifan Al-Muhaddisin, iaitu karya Abu Ahmad Al-Askari. Seterusnya, pembahagian tentang hadis mushaf. Terdapat 3 pembahagian hadis mushaf dan setiap pembahagian ada 3 pecahan. Pembahagian yang pertama ialah berlaku pada tempatnya, iaitu pecahannya pada sanad dan matan. Dan pembahagian yang kedua ialah berlaku pada panca indera, iaitu pecahannya pada pendengaran dan penglihatan. Pembahagian yang ketiga ialah berlaku pada lafaz atau makna dan pecahannya pada lafaz dan makna. Al-jahalah birrawi. Ta'rif al-jahalah birrawi dari segi bahasa ialah al-jahalah itu merupakan isim masdar dari masdar sulasi, iaitu daripada kalimah jahila. Kalimah jahila bermaksud tidak tahu dan lawan kepada perkataan jahila ini ialah alima, iaitu mengetahui. Wal jahalah birrawi ta'ni adamu ma'rifatihi, dan al-jahalah birrawi itu membawa makna adamu ma'rifatihi, tidak kenal. Dhamir hi itu merujuk kepada ar-rawi. Jadi adamu ma'rifatihi bermaksud tiada pengetahuan tentang perawi tersebut. Manakala ta'rif al-jahalah birrawi dari segi istilah pula ialah adamu ma'rifati ainir rawi au halihi, iaitu tidak kenal atau tidak tahu tentang zat perawi atau keadaannya. Zat perawi atau keadaannya dalam ayat ini membawa maksud tidak tahu tentang perawi dari segi namanya, dari segi keturunannya, dan tidak tahu keadaan dia, sama ada dia ni sadiq atau kadhib, yakni benar ataupun dusta. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita masuk kepada asbabuha, iaitu sebab-sebab kejahilan perawi. Ada 3. Yang pertama adalah kathratu nu'utur rawi min isim au kunyah au laqab au sifatin au hirfatin au nasabin fayushtaharu bi syai'in minha fayudhkaru bi ghairi mashtuhira bihi li gharadin min al-aghrad fayuzannu annahu rawin akharu fayahsulul jahlu bihalihi. Maksudnya dekat sini terlampau banyak sifat perawi tersebut, dari segi namanya, dari segi gelarannya, sifat dia ataupun keturunan dia. Jadi perawi ni dia mempunyai gelaran, sebutan gelaran yang popular. Jika disebut dengan gelaran yang tidak popular, maka ia akan disangka sebagai perawi yang lain. Yang keduanya adalah qillatu riwayatihi fala yakthuru al-akhadhu anhu bisababin qillati riwayatihi farubbama lam yarwi anhu illa wahid. Maksudnya terlampau sedikit riwayatnya. Jadi hadis ni tidak terlalu ramai yang mengambil hadis ini disebabkan sedikit riwayatnya. Kecuali kadang-kala yang mengambil hadis ini hanya 1 buah buku sahaja. Yang ketiga adalah
عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم. Maksudnya tidak perawi ni mempunyai tidak jelas namanya. Kerana dimaksudkan untuk menyingkat namanya. Okey, jadi dinamakan perawi ni sebagai al-mubham kerana perawi tersebut tidak mempunyai nama yang tepat. Okey, contohnya kita sandarkan perawi tersebut kepada gelaran si fulan, seseorang, syekh tersebut, macam tu. Okey, sekadar itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.